Berdasarkan nilai R0 semasa yang berada pada paras 1.1 bagi kadar keboleh jangkitan COVID-19 di Malaysia, unjuran kes harian di negara ini dijangka boleh mencecah sehingga 5,000 kes sehari pada minggu kedua bulan April 2021 dan akan melonjak kepada 8,000 kes sehari pada minggu keempat bulan Mei 2021. Semakin tinggi nilai R0, maka semakin sukar untuk mengawal penurunan kerana semakin ramai yang telah dijangkiti. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac telah berjaya menurunkan nilai R0 kepada 0.335 sekaligus mengurangkan kes jangkitan COVID-19 pada angka 1 hingga 2 digit sehari. Trend ini nyata amat membimbangkan dan kerajaan sedar bahawa pendekatan yang lebih tegas mesti diambil bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 ini sekaligus menurunkan bilangan kes positif harian ke satu tahap yang terkawal dan boleh diuruskan dengan lebih berkesan lagi. Kerajaan mendengar keluhan dan cadangan daripada rakyat seluruhnya yang amat bimbang dengan perkembangan peningkatan kes kebelakangan ini. Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak ini. Frontliners kita semakin penat dan kesihatan awam negara kita juga semakin tenat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pada ketika ini fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sudah tidak mampu untuk menampung peningkatan sehingga 2,000 kes baru setiap hari. Our healthcare system is at a breaking point. Dan saya ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Utamanya, 15 buah hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil COVID-19 yang ini bukan ICU melebihi 70%. Di Lembah Kelang, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di Hospital Kuala Lumpur dan di Pusat Perubatan Universiti Melaya telah mencapai 100%. Manakala di Hospital Sungai Buloh pula telah mencapai 83%. Sementara itu, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di 5 buah negeri. 5 buah negeri iaitu Perak, Selangor, Melaka, Terengganu dan Sarawak telah melebihi 70%. Buat masa ini terdapat lebih daripada 1,450 orang anggota perubatan di hospital seluruh negara yang telah dijangkiti ataupun terpaksa menjalani arahan kuarantin dan tidak dapat bertugas. Jumlah kematian akibat COVID-19 pula terus meningkat kepada 521 kes dengan kadar kematian sebanyak 0.41%. Malaysia mencatatkan lebih 100 kes kematian sebulan bagi bulan Oktober hingga Disember 2020 berbanding 2 hingga 59 kes kematian sebulan bagi bulan Mac hingga September 2020. Tambahan kes harian yang tinggi ini menyebabkan kelewatan petugas kesihatan untuk mengambil para pesakit di rumah untuk dibawa ke hospital dan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah COVID-19 ataupun PKRC. Bencana banjir dan peningkatan kes di beberapa negeri juga menyukarkan proses mobilisasi anggota di dalam negeri dan juga di antara negeri. Ini menyukarkan usaha untuk menambah bilangan katil ICU untuk pesakit-pesakit kritikal. Saudara-saudari sekalian, dalam menangani pandemik COVID-19 ini amat pentinglah
bagi mana-mana negara untuk mengelakkan insiden peningkatan kes yang mendadak dalam tempoh masa yang singkat. Peningkatan jumlah pesakit secara mendadak akan melumpuhkan kapasiti sistem kesihatan sedia ada dalam sekelip mata. Ia tidak lagi mampu untuk menampung jumlah pesakit yang memerlukan rawatan dan kes-kes kematian akan terus meningkat. Jadi tidak mudah untuk saya mengatakan semua ini, tapi inilah realiti yang berlaku sekarang dengan pelbagai kemungkinan yang terpaksa kita hadapi sekiranya dibiarkan berlarutan tanpa sebarang campur tangan atau intervensi kesihatan awam yang lebih ketat lagi. The situation today is indeed very alarming. Our healthcare system is under tremendous pressure now than at any other time since the start of the pandemic. And I've said before, unprecedented situations call for unprecedented measures. Justru berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN, serta pelbagai kementerian dan agensi serta nasihat pakar-pakar kesihatan awam di dalam negara, kerajaan bersetuju dengan pandangan bahawa satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memutuskan rantaian jangkitan penularan virus COVID-19. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKP-B. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu Negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKP-P. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi adalah negeri yang berisiko tinggi. Yang ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan penghematan kesihatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Saudara dan saudari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perarakan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar khusus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKP-P, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat.